Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah berjumpa lagi kita di channel Malaysian Respon. Oke saudara-saudara, PRN semakin dekat. Oke, kedekatan PRN membuatkan semakin banyak pihak berspekulasi, membuat andaian dan macam-macam lagi. Oke, antara ke-6 negeri yang dipertandingkan ini, saya rasa 3 negeri yang sekarang ini berada di bawah Perikatan Nasional, keputusannya sangat-sangat mudah dijangka, yaitu Perikatan Nasional akan berjaya mempertahankan negeri-negeri berkenaan. Manakala di pihak Pakatan Harapan, 2 negeri dalam keadaan mendebarkan, yaitu Negeri Sembilan dan Selangor, selain Pulau Pinang, yang dijangkakan boleh dipertahankan tetapi tetap mendapat tentangan sengit. Oke saudara-saudara, negeri yang sangat-sangat mendapat perhatian sudah tentulah negeri Selangor Darul Ehsan. Negeri yang menjadi fulcrum kemajuan negara kita. Negeri yang menjadi pusat kepada hampir seluruh aktiviti-aktiviti penting di negeri kita, di negara kita. Jadi Selangor ini boleh dikatakan sebagai salah satu negeri yang termaju. Ini hakikat saudara-saudara ya, termaju di kalangan semua negeri-negeri. Tetapi saudara-saudara, kita harus ingat, tanggapan bahawa Selangor ini maju disebabkan Pakatan Harapan sebenarnya sangat-sangat salah. Terutama di bawah pemerintahan Menteri Besar yang ada sekarang ini, Amiruddin Syari. Saya rasa ini satu tanggapan yang sedikit kurang tepat. Karena banyak faktor saudara-saudara ya. Pertama, seperti saya nyatakan tadi, Selangor berada di tengah-tengah pusat aktiviti negara kita. Karena wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan wilayah Persekutuan Putrajaya berada di dalam negeri Selangor. Di negeri Selangor terdapat 3 pelabuhan yang penting, yaitu Westport, Northport, dan Southport. Jadi sudah tentu aktiviti perkapalan import-ekspor tertumpu di Selangor. Kemudian 2 buah lapangan terbang tersibuk di negara kita juga berada di negeri Selangor, KLIA dan KLIA 2, selain lapangan terbang Subang pun masih ada lapangan terbang antarabangsa. Kemudian jaringan jalan raya. Jadi kenapa seperti ini? Adakah ini maju disebabkan PKR yang buat? Tidak. Kebanyakan dari kemudahan asas berkenaan adalah projek-projek pembangunan yang dibangunkan oleh 2 pihak lainnya, yaitu pertama Kerajaan Persekutuan. Hal ini penting kerana untuk memudahkan pelabur asing datang, untuk memudahkan aktiviti perekonomian, jadi Kerajaan Persekutuan perlu menumpukan atas polisi trickle down ya. Maju Selangor, majulah negeri lainnya, maka banyak kemudahan infrastruktur yang didirikan oleh Kerajaan Persekutuan di negeri Selangor. Yang kedua adalah banyaknya konglomerat ataupun badan-badan syarikat-syarikat besar yang berada di Selangor, seperti Gamuda yang membangunkan Kuala Langat, Bandar Rimbayu yang seperti juga Setia City Mall yang dibangun, Setia City ya, di Setia Alam dibangunkan oleh syarikat swasta. Banyak saudara-saudara, Sunway, PNB dan macam-macam. Jadi ini memberi kelebihan kepada negeri Selangor untuk dibangunkan, tetapi oleh kerajaan pusat, oleh syarikat-syarikat besar, dan berdasarkan sejarah negeri Selangor yang pernah menjadi pusat pengembangan biji timah sebelum merdeka dulu, serta menjadi pusat pentadbiran. Jadi tanggapan bahawa kemajuan yang ada sekarang di negeri Selangor ini disebabkan pemerintahan Pakatan Harapan salah. Malahan sebahagian besar daripada polisi bantuan yang ada, yang dirangka dalam Kerajaan Pakatan Harapan sekarang pun bukan berasal daripada idea Datuk Seri Amiruddin Syari. Ya, ianya kebanyakannya diasaskan oleh Allahyarham Tan Sri Khalid Ibrahim dulu, sewaktu Tan Sri Khalid Ibrahim menjadi Menteri Besar. Kemudian sebahagian daripada rangka bantuan-bantuan sosial berkenaan turut diperbaiki oleh Datuk Seri Azmin Ali. Jadi Datuk Seri Amiruddin Syari sebenarnya dari segi dasar, pelan dan pembangunan, sorry to say, kita tidak nampak sebagian besar. Malahan beliau banyak menjalankan projek-projek yang gagal. Contohnya, 2 tahun lepas, 2 tahun berturut-turut negeri Selangor sampai digelarkan negeri yang tidak ada air. Kalau Kelantan airnya berkarat, okey, air boleh ditapis, tapi Selangor tidak ada air. Kawasan perbandaran tidak ada air. Ini belum pernah berlaku sebelumnya sewaktu Kerajaan Berencana Nasional UMNO memerintah negeri Selangor. Sewaktu Datuk Seri Azmin Ali menjadi Menteri Besar atau Tan Sri Khalid Ibrahim, tidak pernah. Tetapi begitu Pakatan Harapan tanpa PAS tapi ada Amiruddin Syari, maka masalah air berlaku. Kemudian kita lihat saudara-saudara,
projek pembangunan kompleks Sukan Shah Alam, sebuah stadium yang besar, 80,000 kapasiti, diturunkan menjadi 35,000 kapasiti. Ini merupakan satu tindakan yang berlawanan dengan arus. Selain daripada itu, saudara-saudara, banyak pembangunan-pembangunan yang terpaksa mengorbankan kepentingan pihak lain, terutama orang-orang Melayu. Kita lihat kejadian yang berlaku di PJS 2 di Taman Medan. Apabila para penyaga yang tidak menyaga di kaki siar, tapi menyaga di tempat yang mereka menyaga 40 tahun dari dahulu lagi, dirobohkan hanya kerana sebuah pembangunan apartemen mewah didirikan bertentangan dengan kawasan berkenaan. Begitu juga dengan konsep di kompleks Sukan Shah Alam tadi. Sebenarnya di belakang Jayan itu didirikan satu apartemen mewah yang mungkin sebagian besarnya tidak didami oleh orang-orang Melayu. Jadi mungkin mereka ini tidak mau ada kesesakan kalau 80,000 kapasiti penuh. Maklumlah, yang datang stadium ni biasanya penyokong bola dari Kedah, Terengganu, Johor. Maka mereka tidak mau berkongsi kawasan berkenaan. Jadi, hentikanlah kebanggaan kalian, wahai para penyokong Pakatan Harapan. Atau berfikirlah, jangan mau dimomokkan semata-mata tanpa melihat fakta. Kemajuan yang ada di negeri Selangor sekarang bukanlah kemajuan menyeluruh. Malah kalau kita lihat saudara-saudara, silakan bawa kereta baru anda, pergi memandu di Banting, di Pulau Keri, atau yang dekat-dekat, di Kapar, di Meru, dan bahagian-bahagian di Bandar Sultan Sulaiman, atau pergi ke Serendah. Masih banyak jalan-jalan yang berlubang sana-sini. Saya ingatkan, sabar saja. Saya membuat komen seperti ini, saudara-saudara, karena saya menghargai dan menyayangi negeri Selangor sebagai negeri yang menjadi lubuk rezeki kepada saya dan keluarga. Okey, kita tahu, bukan saya saja, malah ramai saudara-saudara rakan-rakan yang daripada Kelantan, Kedah, Terengganu, Perak datang dan bertumpu di Selangor ini untuk mencari rezeki. Jadi kita sama-sama sayang negeri Selangor. Tapi cara kita menyayanginya adalah dengan mengkaji fakta. Siapa sebenarnya yang benar-benar memajukan Selangor. Jangan buta sejarah, jangan buta fakta. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.